Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat datang ke TSI Chit-Chat. Petang ini semua dalam keadaan apa dipanggil ni? Excited kot. Petang ni semua time balik kerja. Dan semua dalam mood excited, teruja. Ya. Masa menunjukkan lebih kurang pukul 5.02 minit. Alright. Jadi share kepada kawan-kawan anda. Alright. Jadi kita akan berbincang mengenai topik berkenaan dengan projek rentas negeri. Program ini dibawakan oleh TSI, The Sophisticated Investor. Alright. Grup perancang kewangan dan merupakan antara grup perancang kewangan yang terbesar di Malaysia. Alright. So kita hari ini nak cerita benda bukan nak suruh anda buat bajet, bukan nak suruh anda fikir pasal spending berhemah ke apa ke. Minta maaf. Kita nak happy-happy. Right? Kita nak dalam keadaan merasakan so-called kemerdekaan baru untuk semua rakyat Malaysia untuk merentas negeri. Right? Jadi sebelum saya pergi lebih panjang, kita sama-sama fikirkan dulu dan boleh Roger dalam komen jika anda dah ada plan. Saya akan baca ruangan komen dan saya akan respon. Excited tak excited? Readykan anda punya destinasi. Okay. Kita akan tengok. Manalah tahu kan. Tiba-tiba destinasi awak tu, anda tu lebih menarik. Boleh saya tukar plan saya. Tak jadi pergi Melaka. Tak jadi pergi Kuantan. Kita jumpa di tempat yang sama. So, Bismillahirrahmanirrahim. So, pukul 5 petang. Kebanyakan orang dalam kereta. Yang dalam kereta, kalau tak komen tak apa, saya tak marah. Saya tak merajuk. Kerana keselamatan anda lebih utama. Dengar-dengar je cukup. Tapi kalau ada partner di sebelah, bolehlah minta orang rumah ke untuk komen. Ya. Saya harap tak ada jam. Tadi saya jenguk tadi Federal Highway tak jam. Berkat PKP, berkat COVID, kita boleh tengok highway di Lembah Kelang ni tak jam. Jadi yang jamnya semalam macam contoh kata JB jam One of kita punya advisor di JB complain kata dah mula jam. Right? So saya harap yang di rumah boleh respon. Digalakkan respon. Kita nak interaktif, kita nak cerita benda yang happy. Ini bukan kelas faham. Biasanya bila TSI buat live ni, orang ramai share ni, orang ingat ini nak cerita pasal saham lah ni. Tak ada cerita saham, tak ada buy call, tak ada apa. We are on a jolly mood. Alright? And I don't want to spoil that jolly mood for now. So, kepada semua yang dah join, terima kasih. Waalaikumsalam. Cik Puan Latifah. Alright. Amjad dia bukan setakat dah plan je. Dia ada dia siap tangkap gambar lagi. Menunjukkan yang dia dah bercuti dah pun. Cuti juga Amjad. Production jangan lupa. Cewa. Dia kaya bos tak? So, kepada semua, alright, InsyaAllah kita akan mulakan dengan kita punya projek rentas negeri. Alright. So, bila kita cerita projek rentas negeri ni, tuan-tuan, puan-puan, so apa yang kita buat adalah dari segi
apa sebenarnya yang kita nak raikan sangat ni? Untuk kebanyakan orang, projek rentas negeri ni, perkataan rentas negeri ni diorang dapat ni pun, diorang dah what we call this, sebentar ya. Slide. Ya, slide number 7 ni. Mula daripada awal. Exit. Alright, yep. So, apa yang jadi ialah projek rentas negeri ni kita dapat daripada announcement. Dibenarkan rentas negeri start daripada 11 Oktober. Itu yang buat semua excited tu. Berkobar-kobar. Semua nak pergi rentas negeri. Alright, dari segi pengumuman yang berkenaan dengan rentas negeri tersebut, apa yang jadi ialah ramai orang mulalah ada plan-plan yang tertentu. Yang sebelum ni beg troli semua simpan, mulalah keluarkan tepuk-tepuk. Alright, ada yang mengatakan dari segi pasport tak tahu hidup ke mati, right? Baru nak check. Dan tak dinafikan juga orang yang tak servis kereta baru nak sibuk servis kereta. Dengarnya minggu ni kebanyakan tempat-tempat servis kereta penuh. Dan di kawasan saya tengok banyak MPV yang digunakan untuk servis kereta. Alright, dia pergi servis kereta. So basically tuan-puan, ni soalan saya nak bagi lontarkan kepada semua adalah hang nak pergi mana? Okay. So dipersilakan siapa-siapa yang ada plan, siapa-siapa yang ada dari segi what we call this idea, cuba bagi tahu sikit. Mana lokasi anda? Saya akan refer kepada komen. Cuma bila komen ni ada delay sikit, jangan risau. So kita akan tengok. Tengok nak pergi mana tu. Macam rumah saya dia dah ada list panjang. Daripada utara sampai ke selatan. Satu demi satu dia dah bagi dah awal-awal. Cuma tak tahu. Saya okey je. Saya kerja sendiri. Cuma dia yang tak dapat cuti ya. So pertama yang saya dapat kat sini adalah rukun pertama pergi Taiping. Taiping. Itu kalau puan Edarina dia balik kampung itu wajib untuk dia. So ada pula berkata Naimah nak jumpa Abang Nik. Zoom ada. Anytime boleh. Wan Latifah nak hantar anak ke uni, bangi je. Alright. Dekat sangat tu. Alright. So ramai orang ada plan tertentu. Antara plan yang biasa yang kita lihat adalah yang pertama orang nak pergi adalah balik kampung. Sebab ramai orang dah pendam perasaan sangat. Ada yang tak dapat pergi bulan 7 tahun lepas. Waktu Disember tahun lepas, waktu dibuka, ramai orang tak sempat nak pergi. Tak mampu nak pergi. Alright, mungkin kekangan dari segi pekerjaan, cuti dan sebagainya. Alhamdulillah saya dapatlah manfaatkan gap tu untuk saya pergi kejap. Alright. Kalau kampung saya consider taman sebelah, tapi terpaksa pergi kalau kampung wife hujung Malaysia. Alright. So ada ambil kesempatan untuk pergi kampung. Jadi kalau tuan-puan plan nak pergi kampung pun sebaik-baiknya jumpa orang tua dan sebagainya. It's really a family gathering. Okay. Kita akan tengok dari segi tempat-tempat. Alright.
Lagi satu adalah orang kata nak pergi pantai tuan. Dalam KL ni saya dah selalu sangat dengar bunyi kereta, bunyi motor apa. Saya nak dengar bunyi desiran pantai. Okey. Desiran ombak. Okey, nak lepak tepi pantai. Alright. Itu nak ketenangan. Tapi tuan-puan boleh pergi pantai. Pantai biasanya kita akan tengok laut lah. Tapi cuma kami di TSI ni, kami pun di pantai, tapi pantai kami tak ada laut. Sebab kami di pantai dalam, pantai baru, Bangsar South. So basically there's no laut here. Alright. So salah satu option adalah pergi kepada pantai. Saya baru ni ada search. Pulau Pinang ada berapa pantai? Siapa tahu? Orang selalu ingat Tanjung Bunga je kan? Pulau Pinang. Orang Pinang lah dah. Berapa pantai sebenarnya ada? Oh. Jangan Google, tak aci. Saya dah cek-cek, rupanya Pulau Pinang ada 5 pantai. Hampa yang main-main no. Sambil nasi kandak, pantai dia pun ada 5 pantai. 3 yang biasa orang pergi, ada 2 tu related to Taman Negara. Okay. So antara option yang anda ada. Okay. Tapi saya ingin nasihatkan, tolong tengok kepada ramalan cuaca dan juga dari Jabatan Meteorologi, sebab contohnya baru-baru ni kita dapat ramalan mengatakan bahawa air pasang, fenomena air pasang. Jadi jaga-jaga sikit. Alright. Kita nak pergi untuk happy-happy, kita tak nak ada jadi tragedi. Alright. So antara pantai is one of the option yang you all boleh pergi, boleh spend time dengan family. Dan ada lagi yang mengatakan nak pergi pulau. Okay. Contoh Pulau Perhentian, yang tu kena naik flight. Pulau Perhentian, Pulau Redang, Tioman dan sebagainya. Alright. Itu adalah option-option yang anda ada. Hampa tahu tak, hampa selalu cakap Melaka. Melaka sekarang dah dapat nama baru, Melaka Darul Traffic Light. Sebagai contoh. Tapi Melaka pun ada pulau. Melaka ada pulau besar. Nama dia pulau besar, tapi pulau tu tak besar. Okay. Alright. So, the other thing is that yang biasa orang pendam perasaan sangat nak pergi ni yang mana? Ialah orang nak pergi shopping. Kalau geng Johor, dia orang nak pergi JPO sana. Ada yang nak pergi sampai Genting. Alright. Sebab bagi mereka macam dah lama pendam perasaan shopping. Dulu saya berpandangan hanya orang perempuan saja yang suka shopping. Tapi setelah saya masuk TSI, saya tahu bahawa ianya adalah equal ratio kot. Advisor TSI boleh confirm kot. Sebab kami di TSI pun advisor lelaki pun boleh tahan juga shopping. Contoh, saya ada kawan dia shopping sekali kasut saja 4-5 pasang. Dia tak main 1-2 pasang ni. And then Miss You tu macam dia punya rumah kedua. So tak apalah, itu hajat masing-masing. Ramai yang nak pergi shopping. Alright. So and then lagi satu adalah di tanah yang tinggi, highlands. Alright. So ada certain tempat yang anda nak pergi ni, dia ada certain requirement yang anda kena fulfill atau anda kena check. Okay, macam saya cerita pasal pantai dan pulau berkenaan dengan what we call weather forecast. Okay, dari segi ferry route. Okay, maksud saya dari segi schedule. Okay, dan benda-benda lain. Tolong pastikan anda dah semak perkara-perkara itu sebelum anda memulakan perjalanan. Okay, sebab kita nak happy. So selain daripada itu, kenapa saya letak kategori macam ni? Sebab saya akan guide anda dari segi apa yang kita akan flowkannya. Okay, apa next step. Alright.
So bila anda dah tahu apa objektif anda nak rentas negeri this time, okay, apa yang kita buat adalah first kita katakan kita letakkan matlamat percutian ni. Alright. Sama ada 3 hari ke, 4 hari ke, alright. Kamu dah ada matlamat. Kamu nak balik kampung, nak tengok family ke, kamu nak balik kampung untuk just jenguk kejap, lepas tu pergi bercuti tempat lain. Alright. So based on that, kamu akan then buat plan yang lain. Maksudnya dari segi accommodation anda, dari segi transport anda dan sebagainya. Alright. So first letakkan matlamat dulu. Macam rumah saya nak balik kampung. Tapi kalau saya nak balik kampung, saya tak boleh pergi 2 hari 3 hari. Kena pergi 4 hari. Kalau tidak letih saya drive. So terpulang pada anda. Ada yang nak pergi Kelantan, Terengganu, memerlukan masa yang banyak. Okay. Biarlah benda tu bermanfaat. Okay. Tak nak pergi dalam keadaan rush, balik dengan rush. Anda nak pergi happy, anda bukan nak pergi untuk mencari musibah. Okay. Kita and then apa yang kita tengok lagi segi kaedah. Dia dah tahu tempat. Okay. Contoh nak pergi Penang atau nak pergi Johor ke selatan. Alright. Dan barulah anda tengok dari segi kaedah. Kaedah ni apa? Anda nak pergi macam mana? Nak menggunakan apa? Okay. Transportation mode anda macam mana? So transportation mode ni akan menentukan dari segi apa barang yang kamu bawa, apa aktiviti yang kamu buat, okay, di tempat percutian anda. So and then kalau apa dikata macam contoh nak pergi just macam pergi Langkawi and everything is sewa di sana sebagai contoh ya. Nak sewa kereta dan sebagainya. Itu semua anda boleh buat. Kenapa nak sangkut dalam jam lama sangat dan mengharapkan nak naik yang what we call this Roro ferry or something like that. Buang masa, jadi hang nak naik bas je sebagai contoh. So esok petang bila mula jam, anda tak perlu risau. Ada orang yang nak pergi kapal terbang. Ada orang post kapal terbang punya flight pada musim ini adalah teramat murah. Contohnya one of the post yang saya nampak ialah Alostar ke KL ke Astar RM59. Masya Allah. Murah gila tu. Naik kapal terbang tu. Naik Malaysia Airlines. Okay, itu dari segi kaedah. Bila dah tahu kaedah, barulah anda plan dari segi apa yang anda nak buat, dari segi aktiviti, dan juga kamu reverse engineer, maksudnya ke belakang. Contoh nak pergi drive, nak pergi shopping-shopping dan sebagainya. Alright, pastikan duit mencukupi. Anda nak pergi pulau sebagai contoh. Di pulau tersebut ada aktiviti snorkeling, okay, island hopping. Kat sana tak ada ATM. Okay, setengah pulau tak ada ATM. Jadi prepare lah, keluarkan duit awal-awal. Alright, jangan dah sampai sana baru nak cari-cari ATM, cari-cari duit. Okay, itu bahaya. Alright. Selain daripada tu, contoh nak keluar dari segi nak keluar gerak malam. So prepare in advance. Apa barang yang anda kena sediakan, pukul berapa nak keluar. Okay, Sabtu nak gerak pagi. Okay. So pukul berapa nak kena ada barang, nak kena ada duit, nak kena keluar rumah. Alright. Semua tu anda boleh plan awal. Okay, sebabnya ianya adalah sesuatu perancangan. Okay, itu yang saya panggilkan dia sebagai projek. Okay, projek ni bermaksud kita ada permulaan dan penutup. Okay, penutup anda ialah bila anda dah balik ke tempat asal. Alright. So itu adalah dari segi kaedah atau I call normal planning untuk anda bercuti. So saya nak bagi tahu baru-baru ni ada satu apps dipanggil yang nak naik kereta ni, ada satu apps daripada Plus. Saya galakkan sangat anda download apps tu. App tersebut
bukan saja memberikan anda maklumat macam CCTV kamera di highway, anda juga boleh buat SOS call. Anda kata tersangkut, ada kecemasan, anda tak perlulah cari phone tu, yang phone warna ungu ke warna merah tu kan. Warna oren tu kan. Anda boleh dial for your SOS. Okay. Selain daripada tu, yang lagi gempak adalah anda boleh order siap-siap makanan. Apa yang anda nak makan, bila anda nak makan, anda boleh order siap-siap, dan bila sampai ke arena tersebut, anda boleh collect. Zaman-zaman COVID ni kita nak elakkan tempat yang sesak dan sempit. Jadi memang timely sangat apa yang pihak Plus telah lakukan. Adanya this particular apps yang membantu dari segi orang ramai untuk mereka memudahkan perjalanan. So selain daripada itu, apps itu juga ada berikan setiap RNR tu apa dia punya facility. Contoh, nak cucuk ATM ada ke tidak? Minyak dah nak habis. RNR depan ni berapa jauh lagi, ada tak stesen minyak? So kadang-kadang kita terlepas kan. Maklumlah kadang-kadang dalam jam ni ada macam-macam yang kita fikirkan. Okay. So gunakanlah apps ni. Okay. It's a free, tak perlu bayar, tak perlu apa. Ianya amat bermanfaat untuk anda. Okay. Selain daripada itu, anda boleh juga melihat dari segi untuk mereka yang menggunakan kad kredit, anda boleh lihat dari segi SMS daripada provider kad kredit anda. Ada certain provider yang untuk musim cuti ini dari segi booking ke accommodation ke apa ke, they have some sort of cashback yang mana yang kamu boleh gunakan. Tapi as a financial planner, kalau kamu nak gunakan, make sure the money in your saving tu kamu terus transfer balik. So don't roll over and buat benda-benda mengarut. Okay, EPP ke apa, nak bercuti pun EPP, jangan ada benda-benda macam tu. So itu adalah benda-benda yang kamu boleh jimatkan. Selain daripada itu, kalau anda ada anak-anak kecil, salah satu what we call this, salah satu kosnya adalah makanan ringan, dan makanan ringan di tempat peranginan adalah terlalu mahal. Jadi lebih baik anda petang ni, kalau yang nak keluar this weekend, boleh shopping siap-siap di kedai-kedai di taman anda. Okay, taman perumahan anda, dan simpan stok. Okay, buat apa nak penat beli air mineral untuk RM3 padahal kedai biasa jual RM1. Okay, it's all counts. Alright, bila anda di sana. Okay, ni nak cerita pasal siapa Muhammad ni kan? Muhammad ni nak cerita pasal travelling. Okay, saya di Facebook dikenali sebagai Muhammad Nik. Ini namanya saya terpaksa pendekkan gara-gara sebab kalau nama panjang tu, sebutan dia kalau salah makna dia lain. Okay, saya seorang advisor dengan grup TSI. So apa kaitannya dengan kewangan adalah benda yang saya akan bawa sebentar lagi kepada anda. Apa yang menjadikan saya pilih topik projek rentas negeri ini. Okay, sebelum tu saya izinkan saya, sebab my session ini diberikan oleh project manager Zakwan untuk program FFBR. Jadi saya minta sedikit masa daripada anda untuk promo dan juga iklan daripada penaja. Terima kasih. When your parents ask, where's all your money? This.
Alright, terima kasih kerana anda sudi maintain bersama kami. Tu pesanan penaja lah. Saya kena hormat penaja. Kalau tidak, tak dapat peluang untuk cakap lagi. Biasalah kan? Okey. So, orang tanya, kenapa perancangan kewangan, apa kaitan dengan percutian dan sebagainya? Okey, tuan-puan, project manager untuk program FFBR ni Ahmad Zakwan bagi kami peluang untuk berbicara tentang kewangan. So TSI Chit-Chat ni akan berlaku pada setiap minggu, akan dibawa dengan topik-topik yang menarik berkenaan dengan kewangan. Saya melihat bahawa semua orang tengah mood nak bercuti. Alright? Nak pergi ke mana-mana yang mereka suka. Alright? And saya dah tulis benda ni, saya kata siapa-siapa yang pergi jagalah SOP dan pergilah. Alright, sebab memang government benarkan. Okay. Tetapi bila saya ingat kembali topik berkenaan dengan rentas negeri ini pernah sekali strike kepada minda saya berkenaan dengan satu insiden atau satu life story satu pasangan. Maaf, pasangan itu bukan daripada Malaysia masalahnya, tetapi banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada pasangan ini. Pasangan ini adalah Diego dan Gina. Okey. Beliau berdua ni merupakan seorang peguam, yang perempuannya peguam, dan yang lakinya Diego ni dia bekerja dengan healthcare management. Alright. Apa kaitan mereka ini dengan topik kita rentas negeri? Betul tak? Kan? Apa cerita Mak Saleh ni dengan topik rentas negeri? Di sinilah tuan-puan, saya ingin bawakan anda di mana dalam hidup mereka, perubahan itu berlaku apabila dalam satu episod rentas negeri atau kita panggil percutian. So mereka ni adalah ordinary people. Okay, ordinary people, tak ada benda yang extraordinary ke, businessman ke, billionaire ke apa. Mereka ini mempunyai hutang sebanyak $297,000. Okay, apabila mereka secara dah kerja, dah belajar dan sebagainya, okay, kita tak payah buat comparison because kita tak perlu nak compare dari segi currency dan sebagainya. Itu pengiraan orang yang tak betul. Kita dollar to dollar. So kemungkinan di Malaysia kita ambil orang yang ada RM297,000. Alright. Pasangan ini sangat berhati-hati. Mereka telah plan dari segi mereka punya vacation. Mereka telah plan lebih awal apa yang mereka nak buat semasa mereka bercuti dan sebagainya. So mereka plan beberapa bulan lebih awal. Antaranya ialah bila masa terbaik untuk dapatkan tiket yang murah. Right? Bila masa terbaik untuk dapatkan hotel yang murah. Alright? Anda kena ikut jalan cerita ni sebab anda akan faham apa yang saya ingin sampaikan. So mereka ni berhati-hati, mereka tahu mereka ada hutang, mereka dua berkerjaya, alhamdulillah, dan mereka ini concern. So diorang pergi bercuti tanpa ambil hutang yang baru. So apa yang berlaku ialah mereka telah mengambil inisiatif untuk bercuti di Portugal. Okay. Apa yang mereka buat adalah mereka plan awal dan dapatkan booking. Saya bukan nak cerita pasal plan awal booking tu. Okay. Mereka telah memilih dapatlah flight yang murah. Okay. Hotel yang Airbnb yang dia orang rasa macam menarik, tengok gambar dan sebagainya. Okay. So apa jadi ialah mereka telah pergi ke Portugal. Dan mereka pergi pada musim sejuk. Waktu musim winter lah.
Pergi sana tinggal di hotel, rupanya yang Airbnb tu indah khabar dari rupa. Tempatnya di rumah tersebut tak ada heating system. Kalau kat Malaysia ni kita panggil kita nak aircon lah. Kita tak ada siapa yang nak heating system kan. So orang ini pergi ke suatu tempat untuk bercuti. Tetapi end up kerana nak berjimat cermat pergi time salah. Okey. Pilihan pun nak yang paling jimat, end up percutian itu menjadi satu disaster. Disebabkan oleh terpaksa kontrol belanja untuk bercuti. Jadi percutian yang diidamkan tersebut beberapa bulan setiap tahun sekali itu mereka buat, akhirnya ianya bukan percutian. Ianya menjadi satu siksaan bagi mereka. Di situlah pasangan ini mula dapat hidayah untuk bahasa kita lah. Alright? Orang cakap, berapa lama kita nak macam ni? Berapa lama kita nak pergi bercuti cari tempat yang paling murah, paling, kalau bahasa kasar, orang cakap paling lauyah. Alright? Semata-mata untuk kita habiskan masa. Kita tak rasa enjoy pun. Kita ni bercuti. Okay? Dan pasangan ini kembali daripada cuti tersebut dengan satu azam. Yang ini apa? Mereka ingin melunaskan segala hutang mereka. Selagi tak lunaskan hutang, mereka tak nak pergi bercuti ke mana-mana. Apa yang mereka lakukan? Extra work. Mereka makan frozen food. Malah apa-apa duit yang ada tambahan mereka gunakan untuk melunaskan hutang. Percaya atau tidak, pasangan ini berjaya menghabiskan hutang $297,000 dalam masa 19 bulan. Tuan-tuan, puan-puan. Okay. So, bila saya dapat peluang ini dan benda ni klik dalam otak saya, terfikir cerita ini, maka saya nak sampaikan kepada tuan-tuan puan-puan pada hari ini supaya tuan-tuan puan-puan boleh berubah. Di masa-masa akan datang mendapat ilham untuk kewangan tuan-tuan. Alright, orang tanya saya, projek rentas negeri apa kaitan dengan kewangan? Saya berikan akronim yang lain untuk negeri sebenarnya. Sebab tu saya gedahkan dia. Project is talking about your net worth. Okay, and saya bagikan sebagai net worth. Kamu kena tahu dari segi apa yang kamu ada. Okay, andai apa-apa berlaku, adakah you are on positive or negative side? Or negative side kita panggil bankrupt sebagai contoh. Alright. Kita kemudiannya dah tahu dari segi E, orang cakap apa-apa. E is earning and expenses. Anda dah tahu dari segi anda punya what we call, anda punya perbelanjaan, ke mana duit anda pergi dan sebagainya. This is apa yang dilakukan oleh diriku. Alright. Mereka berdua lakukan perkara ini. Tak ada benda yang extraordinary. Tak ada cerita orang durian runtuh. Tiba-tiba rumah kena ambil konsesi lebuh raya. Tak ada. So, and then we are talking about G is guarantee. I'm talking about guarantee is what? Definitely you're going to be sick one day. Kalau kita panggil medical card, keluar GL. Alright, that's the ilham saya dapat. Saya letak G sebagai guarantee. Alright. And kalau ambil takaful, your G is become your guaranteed benefit. Okay. So, E, what is E? Anak lahir bulan lepas, tak semestinya kita tak tahu bila dia nak masuk college. Alright. Kita tahu umur 17 dia habis SPM, umur 18 dia akan masuk. Alright, this is what we call education planning. Alright. Jangan kata, oh anak saya bulan depan nak masuk U, jadi saya tak ada duit, saya kena jual rumah. Saya kena downgrade saya punya kereta. No, you can plan this. Anak-anak tuan-puan mungkin umur 7 tahun, 8 tahun, anda tahu
dalam masa 10 tahun akan datang, memang anak itu perlukan wang. Okay. Then we call about R. What is R? R is very simple. It's a retirement planning. Hari ini anda cerita pasal anda bercuti. Satu hari nanti anda akan betul-betul bercuti tanpa pendapatan, tanpa pekerjaan. What are you going to do about it? Alright? What are you going to do on your retirement years? Macam mana nak sustain anda punya income, lifestyle? Okay? Benda-benda ugly macam ni kadang-kadang kena cerita. Dan I adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak maaf, it's called inheritance. Alright? Pretty much semua kita akan meninggal. Alright? So, macam mana nak wariskan? And so on. So, benda-benda inilah yang anda kena somehow feel ugly to talk about it. Dan trust me, bila ada dari segi what we call this masa dan peluang yang anda ada untuk berbicara, gunakanlahnya. Contohnya ya, saya nak berbincang pasal kewangan kadang-kadang awal-awal lah dengan wife saya susah sangat. So saya manfaatkan waktu saya drive kereta balik kampung, waktu tu anak-anak dah tidur, waktu tu lah saya force isteri saya untuk dengar ceramah saya. Supaya dia tak ada alasan nak keluar bilik ke, nak lipat baju ke apa ke. Kalau keluar dia buka pintu, maksudnya masalah, kan? Accident. So ambil peluang yang ada. Percutian ni, go, spend, relax, take your time, take your break. Okay? Every human being need a break. Okay? Gunakan masa yang ada tu, okay, untuk anda fikirkan bersama, berbincang bersama, suami dan isteri, bincangkan bersama. Alright? Apa matlamat anda? Apa matlamat kewangan anda yang ada? Alright? Daripada itu, anda ambillah ilmu. Tuntutlah ilmu yang sepatutnya untuk kamu, what we call this, selesaikan masalah tersebut. Jangan tanya salesman Honda tu bagus atau tidak. Definitely dia akan cakap bagus. Begitu juga jangan tanya orang yang semata-mata buat takaful, adakah takaful tempat pelaburan yang terbaik. Faham? Saya harap anda faham. Okay? You got to tuntut ilmu, dapatkan tempat yang anda boleh dapat unbiased advisory. Okay? Dan yang seterusnya, buat. Berapa lama kamu ingin pergi bercuti atau pergi melancong, terpaksa kira bajet. Cuba fikirkan 297,000 tadi. Kalau kita convert ke Malaysia lebih kurang sama. And then bulanan kita akan bayar berapa? Lebih kurang 1,500 hingga 2,500. Tak kisahlah sama ada dia loan kereta ke, loan credit card ke, loan rumah ke, macam tu. Cuba bayang bila tuan-puan tiada sebarang hutang, ke mana duit 2,000, 2,500 tu akan dibelanjakan? It's all for your wants. Kepada kehendak anda. Kamu nak shopping pun tak ada siapa yang boleh. Tak ada siapa yang terasa. Okay? And you don't feel guilty about it. Kamu nak shopping, tak kisah. Kamu nak pergi melancong, tak kisah. Dan sebagainya. So, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini, so projek rentas negeri ini, kita dah cerita, dapatkanlah maklumat yang what we call impartial, tuntutlah ilmu. Alright. So, dari segi nombor 1 dan nombor 3, saya dan tim TSI tidak boleh bantu anda. Tetapi apa yang kami boleh bantu adalah adanya satu program yang TSI buat, lakukan, dipanggil MyFFBR. Yakni dipanggil Financial Freedom Blueprint Reloaded. Okey. Dalam program ini, apa yang kita lakukan adalah kita berikan maklumat unbiased. Okay? Kita berikan semua maklumat. Macam mana 1/3 daripada ilmu seorang financial planner.
anda dapat. Program ini adalah 2 hari. Anda tidak perlu rintas negeri. Ya, anda tak perlu nak booking hotel ke apa ke. Dan kos dia pun hanya sekadar 1 bilik, 1 malam, 1 bilik di hotel. Okay. But program ini akan merangkumi segala maklumat berkenaan financial. Okay, dari segi kenapa saya cerita pasal pantai, tempat tinggi. This is all your goals. Apa matlamat anda. Daripada matlamat baru kita bawa kepada kaedah dan jalan. Macam itulah kami akan bawa anda menelusuri dari segi you punya matlamat kewangan dan bagaimana anda akan selesaikan matlamat itu. Okey, mencapai matlamat tersebut. So kita ada lebih kurang dalam 14 modul tuan-tuan. Kita bukan nak cerita pasal benda yang sikit-sikit nak charge orang RM100, RM200. Tak ada. Kalau tuan-puan hadir ke kelas ini, dah cukup 1/3 ilmu seorang financial planner anda ada. Nak orang lain nak kencing anda pun dia kena fikir 2-3 kali. Sebab kos kami juga di-attend oleh orang-orang yang terlibat dalam financial planning. Terlibat dalam bidang kewangan. Okey. Jadi manfaatkan ia, manfaatkan peluang ini. Dan kebetulan sebab saya merasmikan TSI Cicak ni, project manager saya Cik Zakuan telah bagi saya 10 kupon untuk dengan offer diskaun RM100 pada program ini. So selepas daripada program ini boleh refer, kita akan upload the link untuk program ini. Anda boleh daftar dan siapa cepat dia dapat, you get the discount. And you kalau ambil premium package, you boleh jumpa dengan any of the financial planner, 14 orang financial planner untuk sesi one to one. Dan juga apa yang anda belajar pun anda boleh recap balik, belajar sendiri. It's all recorded and we will give it to you. Access, free access. Okey tuan-puan, apa yang jadi pada Diego dan Gina, saya tak nak jadi pada anda. Sebelum percutian, apa yang jadi selepas daripada percutian, itulah saya nak anda semua alami. Anda semua berjaya dalam anda punya financial dan juga kewangan anda. Dan saya nak anda kalau boleh bercuti setiap 2 bulan, 3 bulan sekali dengan cara yang happy dan tanpa sebarang komitmen tambahan. Alright? Terima kasih tuan-puan. So saya harap perkongsian saya ini bermanfaat untuk anda. Sambil anda dapat berkenaan dengan apps, tempat nak pergi dan sebagainya. Saya dan tim TSI di sini mengucapkan selamat bercuti dan please enjoy yourself. Okay, selamat merentas negeri. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.